akhirnya, apa yang kita boleh bawa adalah berkenaan dengan cerita Muhyiddin tadi berjumpa dengan menteri-menteri dia di rumah. Sebenarnya esok meeting dengan menteri-menteri besar dan ketua menteri. So dalam perjumpaan tersebut ada beberapa cerita lah, ada beberapa narration. Ada yang mengatakan bahawa sebenarnya malam ini perjumpaan tersebut bertujuan kata Muhyiddin nak letak jawatan. Muhyiddin sebenarnya dah pressure. Dia dalam keadaan yang amat tertekan dan beliau hendak letak jawatan. Okay, ini menu maklumat yang kita dapat. Dan beliau sekarang pada masa perbincangan tadi adalah berkenaan dengan untuk nak letak jawatan. Dan peletakan jawatan itu berlaku esok atau lusa. Dan peletakan jawatan itu berlaku esok, bukan lusa lah. Esok pagi atau tengah hari atau petang macam tu. Esok lah poinnya akan berlaku esok. Tetapi dipujuk oleh Azmin, dipujuk oleh Zainuddin Hamzah, dipujuk oleh konco-konco supaya jangan meletak jawatan. Kenapa peletakan jawatan ini sangat krusial, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana sekarang ini, kalau sekiranya Muhyiddin Yassin jatuh dalam keadaan UMNO tarik handbrake dan undi tidak percaya itu berlaku. Dia ada dua. Kalau UMNO tarik sokongan ataupun orang-orang UMNO tarik sokongan. Bukan UMNO, orang-orang UMNO di dalam PN tarik sokongan. Tak perlu ramailah. Saya kata 5-10 orang tarik sokongan. Kata tak menyokong Muhyiddin Yassin. Buat deklarasi esok, lusa katakan. Dengan itu kerajaan Muhyiddin Yassin sudah dikira tumbang. Dah dikira tumbang. Jadi kalau itu berlaku ataupun undi tidak percaya, maka Muhyiddin Yassin akan jatuh dalam keadaan yang amat memalukan. Hari ini dah memalukan. Bagi Muhyiddin Yassin hari ini dah memalukan. Memalukan kenapa? Kerana Agong tak nak terima permintaan Perdana Menteri. First ever Agong tak terima permintaan Perdana Menteri. Tak pernah dalam sejarah. Mungkin ada kot. Saya tak tahulah ada ke pernah Agong tak terima permintaan Perdana Menteri. Tetapi selalunya zaman Mahathir dulu antara yang paling kejam lah. Apa-apa dia minta semua dapat. Sekarang ini benda ni dah malu. So beliau tak nak jatuh dalam keadaan yang memalukan, dia nak letak jawatan. Dia dalam keadaan pressure sekarang, dalam keadaan tertekan. Sebab itu saya kata jangan pernah tanya sama ada Anwar ada majoriti atau tidak. Yang kita kena tanya, adakah Muhyiddin tu ada majoriti atau tidak? Itu sebenarnya yang dia perlu kita tanya. Yang perlu kita tanya sekarang ini, Muhyiddin Yassin itu ada majoriti atau tidak? Jawapannya tak ada. Buktinya darurat itu menunjukkan beliau tidak ada majoriti. Kerana kalau berlakunya darurat, Parlimen digantung, tidak ada apa-apa persidangan, tak boleh bawa motion, pembentangan bajet boleh diluluskan begitu sahaja, maka kita boleh berlaku dalam keadaan di mana orang kata pemerintahan berlaku tanpa ada sebarang kabinet, sebarang parlimen. Ada yang kata kalau esok dia letak jawatan, mungkin dia akan lantik Azmin jadi timbalan Perdana Menteri sebagai pemangku. Dia macam ni tuan-tuan, bila Perdana Menteri letak jawatan, dah tak boleh dah. Tak boleh dah. Dia tak boleh dah. Kecuali esok Muhyiddin membuat pengumuman. Dengan ini saya melantik Datuk Seri Azmin Ali sebagai timbalan Perdana Menteri Malaysia dan memangku tugas-tugas Perdana Menteri kerana saya sekarang berada dalam keadaan tidak sihat dan beliau akan dilantik menjadi Perdana Menteri. Kalau itulah berlaku tuan-tuan dan puan-puan, jangan kata UMNO. Pas dah awal-awal surrender lah. Saya nak tunggu je kalau itu pengumuman dia esok. Kalau. Ni kalau cerita kalau. So akhirnya, okey. Lepas tu, tak mungkin lah kalau dia nak letak Azmin kat situ, memang Azmin tu kena maki je lah. Bukan kata tak payah orang PH lah. Orang PN ramai yang akan maki dia sendiri. Okey. Kalau macam tu, ada tak option di mana, lantik Perdana Menteri interim. Tuan-tuan dan puan, Perdana Menteri interim, pertama tak dalam perlembagaan. Kedua, pelantikan Perdana Menteri interim ni, tu nama dia pun interim, sementara. Sebab apa? Bila dilantik Perdana Menteri interim, sebagaimana yang berlaku dengan Mahathir dulu, kalau kita ingat, yang berlaku dengan Mahathir, kabinet semua kolaps. Dan dia tak boleh buat kabinet ataupun tak boleh luluskan undang-undang baru. Tak boleh buat pun undang-undang baru. Dia hanya kena laksana undang-undang lama. Sampai bila kita nak jadi macam tu? Sampai 2 tahun. Tak boleh. Mana ada perlembagaan kata Perdana Menteri, ada wujud Perdana Menteri interim. Hari itu pun sekejap je. Sebab nak tunggu Agong buat keputusan. Tak boleh. So dalam keadaan itu macam mana?
Interim boleh, tetapi mungkin beberapa hari. Tapi sekarang interim tak boleh lah. Sebab apa? Dah majoriti tu ada. Siapa yang ada majoriti? Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Apa lagi tanya soalan tu? Kenapa dia kata dia tak tunjuk? Itu saya kata. Itu kehikmahnya kenapa dia tak tunjuk. Kalau dia tunjuk hari tu, tak ada berlaku darurat. Dia orang hari-hari dah sekarang ni duk nak sogok nak beli, sogok nak pergi bagi duit 10 juta, 100 juta, bagi projek ugut dan sebagainya. Nampak tak taktik Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dengan tak menunjukkan nama tersebut, semua terbalik. Dengan UMNO terbalik. Dengan PAS terbalik. Dengan Muhyiddin Yassin terbalik. Terpaksa nak declare darurat. Kerana takutnya. Itu tuan-tuan dan puan. The Art of War. The Art of War. Baca buku Sansa. Dalam keadaan kita kuat, jangan tunjuk yang kita kuat. Dalam keadaan kita lemah, kena tunjuk yang kita kuat. Dia dipanggil the art of deception dalam perang. Seni tipu helah dalam peperangan. Itu nama dia. Seni tipu helah dalam peperangan. Benda itu yang kita kena faham. Ada yang kata, kenapa tak tunjuk? Kenapa tak tunjuk? Sebab itulah kau tak jadi Perdana Menteri. Sebab itulah kau tak jadi Perdana Menteri. Sebab itulah kau tak jadi pemegang ketua pembangkang. Sebab itu kau tak pegang parti politik. Sebab kau tak faham the art of deception in war. Ini dia. So kita kena faham situasi ini. So akhirnya Muhyiddin Yassin hari ini apa? Perbincangannya apa? Kalau perbincangan ini setakat biasa-biasa, dia kata dia buat statement, tak adalah, bukan sebab saya nak resign. Ini perbincangan biasa-biasa je. Sebab kita nak buat special meeting tomorrow. Kenapa tak buat tomorrow je? Kenapa nak kena buat hari ni? Apa, tak ada WhatsApp group? Bincang dalam WhatsApp group lah. Kenapa nak kena jumpa? Kenapa nak kena jumpa? Sebab kita tahu dalam keadaan sekarang ini, dia berada dalam keadaan yang amat tertekan. And dalam jiwa dia sekarang ni memang dia nak resign. Tetapi telah dihalang resignation tersebut. So kalau esok tak ada resignation tu, maksudnya tak ada lah. Kalau resignation tu tak ada, maksudnya penghalangan tersebut telah berjaya lah. So kita boleh katakan yang halangan tersebut telah berjaya dihalang. Dan indikasi ni nampaknya cuba dihalang pula oleh orang-orang Mahathir dan simpatizer Mahathir, termasuklah beberapa kenyataan daripada sahabat-sahabat dalam PH itu sendiri. Saya nak tengok sejauh mana mereka boleh pergi lepas ni. Usaha-usaha nak menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kuat betul lah. Kuat betul dia nak menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Tapi tak apalah, kita kata nak halang Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, kita dah tahu dah, kita dah nampak dah permainan. Dan saya tahu ada di antara orang pimpinan di dalam DAP yang nak Muhyiddin Yassin. Dia nak Muhyiddin Yassin, saya tahu ada pimpinan dalam DAP, bukan semualah, sebilangan kecil. Dan saya tahu yang dalam amanah pun ada yang masih nak Mahathir. Sebilangan kecil dia. Tak payah nak sembunyilah, kita tahu gerakan tu ada. Dan saya tahu gerakan itu di mana bila perbincangan mereka, apa yang diperbincangkan. Saya dah kata 2-3 hari lepas, siapa yang bantai saya, itulah dia. Itulah mereka penjilat-penjilat tu, kita tahu. So kesimpulannya, take away kita pada malam ini, pertama, rakyat dah mempunyai kemenangan yang pertama. Kita kata bahawa sebarang usaha untuk nak menjatuhkan, sebarang usaha untuk nak mempertikaikan pengampunan diraja Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah suatu sikap dan juga perbuatan derhaka. Derhaka outright. Itu adalah derhaka cop. Tak boleh kita kata apa lagi. Yang kedua, kita telah memperolehi kemenangan. Muhyiddin Yassin tidak berjaya menjatuhkan kerajaan dan demokrasi sebagaimana berlaku di Hungary. Dan akhirnya sekarang ini dia berada dalam keadaan tersepit. Malam ini dia cuba resign tetapi dihalang. Dan dikononnya ada satu plan baru. Saya tengah nak mengorek-ngorek plan tersebut. Tak tahu boleh dapat ke tidak. Dan juga UMNO dalam keadaan sekarang ini sudah pun 80-20 dah. Dah tak percaya pada Muhyiddin lagi. Kita dah cakap itu dia orang tak nak percaya kan. Kita dah cakap dah tak nak percaya.